Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu yang indah bagi kita untuk memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini. Dan saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah yang saat ini sudah masuk dalam online kita. Mari kita dengan hati yang bersyukur beribadah kepada Tuhan, membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai ibadah kita, masing-masing kita bersyukur kepada Dia, Allah yang sungguh baik atas seluruh kehidupan kita. Mari bawa hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan hari demi hari. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya, bahkan kasih setia-Nya tidak berkesudahan, kekal untuk selamanya. Maka Dia layak menerima pujian pengagungan dari setiap kita anak-anak-Nya. Mari bawa hati, pikiran kita, segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Hanya oleh karena anugerah-Nya semata, saudara dan saya dilayakkan untuk memuji Dia, mengagungkan Dia. Oleh karena itu kita minta pimpinan-Nya atas seluruh kehidupan kita sepanjang kita hidup. Kita senantiasa bersyukur kepada-Nya. Haleluya. Dapat ku bangga
setiap waktu-waktu yang ada untuk mengagungkan Tuhan kita, membawa korban syukur kita. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, ini hidupku, pimpin jalanku, oh Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku layakan hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku,
kami. Kami yakin bahwa Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Hati yang rindu, hati yang bersyukur di pagi hari ini Engkau akan lawat secara khusus ya Tuhan. Karena kami rindu berjumpa dengan Engkau dalam ibadah kami. Engkau melawat setiap kami sehingga hidup kami tidak lagi sama ketika kami datang sampai kami pulang. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di hati kami masing-masing sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Apa kerinduan yang mereka bawa di hari ini Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap kami sehingga hidup kami adalah hidup yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Saudara. Ada sukacita, amin. Amin. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan mengerjakan sukacita di hati kita. Oleh karena hal yang paling berharga, yang paling mahal Tuhan sudah berikan sebenarnya kepada kita. Oleh sebab itu kita dengan hati yang bersyukur kita akan memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Bagi Dia, Allah yang turun bagi manusia untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi dengan hati yang haus dan rindu akan Dia. Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap mereka yang rindu dan haus akan Tuhan, akan firman-Nya, maka Tuhan berjanji Dia akan memberikan kelegaan. Sekering apapun, seperti apapun buruknya keadaan hati kita, tetapi kalau di sana ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk dipuaskan, maka Tuhan akan hadir di sana, menyatakan kasih-Nya, menyatakan lawan
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, amin. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta. Amin, itu kebenarannya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia Allah selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa datang ke tempat ini ya Tuhan, ke gereja-Mu dalam keadaan yang sehat Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami bisa mendengarkan firman-Mu,
Dan kami juga telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dan kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. 大家请坐。 Ya, puji Tuhan kita kembali bisa bertemu ya. 感谢主，我们今天仍然可以 Dalam 再见 gereja 面。 Tuhan ini adalah kasih karunia bagi kita semua. 在神的教会，这就是神的恩典，给我们的恩典。 Ada orang yang tidak bisa datang ke gereja. 有些人他们不能来到教会，因为有些某些事情。 Karena berbagai alasan, tetapi hari ini kita bisa datang karena kasih karunia Tuhan. 但是今天我们可以来到这里，全部都是神的恩典。 Bapak Ibu, hari ini kita mau merenungkan satu firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 10. 今天早上我们要来分享神的话，就是在约翰福音第10章 Ayat 1 sampai 14. 第1节到第14节。 Ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah Kristus Gembala yang baik ya, atau bisa juga dikatakan Yesus Sang Gembala yang sejati. 今天早上的题目就是耶稣是我的牧者。 Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 14. Mari kita sama-sama membaca yang bahasa Indonesia, kemudian nanti bahasa Mandarin. 我们一起来读约翰福音第10章第1节到第14节，用印尼文来读写。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 约翰福音第10章第1节到第14节这里说：“我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是强盗。从门进去的才是羊的牧人。看门的就给他开门，羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。
凡在我以先来的都是贼，是强盗，羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得早吃。对不起，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶上了羊群。雇工逃走，因为他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。阿们。阿们。Ya, Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita mendengar istilah gembala, 如果我们听这个牧人的话， mungkin ini sesuatu yang asing bagi kita. 可能听得很陌生， Ya, karena kita ini lebih akrab dengan istilah peternak, 因为我们 nelayan mungkin atau petani. 因为我们时常听的是这个抓鱼的，然后养牲畜的。 Apalagi di Batam ini, sepertinya kita tidak menemukan seorang gembala, ya. 更何况在巴旦，我们没有听过这个牧人。 Tetapi berbeda dengan orang Israel. 但是以色列人就不一样，就不同。 Ya, orang Israel tentu sangat akrab dengan istilah gembala. 因为以色列人他们很熟悉，如果听到这个牧人， Ya, karena mereka, dalam itu gembala itu ada pekerjaan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka sering melihat bagaimana seorang gembala itu menggembalakan domba-dombanya. 因为他们每天的生活就是牧养这些羊群。 Dan sejak zaman perjanjian lama atau dahulu, pekerjaan sebagai seorang gembala itu boleh dikatakan adalah pekerjaan yang mulia, ya, atau yang dihormati. 然后如果在就业的时候，这个牧养这个羊群的人，他们是一个很荣耀的一个工作。 Ya, sehingga karena itu kalau kita baca perjanjian lama, banyak sekali yang menjadi gembala itu adalah pemiliknya langsung, ya, atau keluarganya. 所以如果我们看就业的时候，如果我们听这个牧羊人的这个名字的时候，他们就是自己顾自己的羊，就是照顾自己的羊。 Ya, selain mulia, pekerjaan gembala itu tentu juga adalah pekerjaan yang berat dan pekerjaan yang berbahaya. 然后这个牧羊人的工作呢，是一个很沉重的，然后也是一个很危险的一个工作。 Berat karena dia harus menuntun kawanan dombanya untuk mencari rumput, mencari air yang di tempat itu pada umumnya daerah Timur Tengah situ kan daerah yang kering. 很沉重的一件事，就是因为他要带这些羊群们去找草吃，然后要去找水喝。但是在那边的时候，那边就是旷野嘛，没有这个水，没有这个草。 Setelah dituntun, dibawa mencari rumput, mencari air, kemudian malamnya dia harus tuntun lagi kawanan dombanya untuk kembali ke kandangnya. 当带了他们去吃草，然后去喝水的时候，晚上的时候也要把带他们回到家。 Selain berat juga bahaya, ya. 除了这个沉重，也是有一个危险。 Ya, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga domba-dombanya dari binatang-binatang buas, dari serigala, bahkan dari pencuri. 他用他的生命来照顾这些羊群，因为有时候有这些狼啊，或者其他的比较危险的牲畜来，有些盗贼也是来。 Nah, tetapi pada zaman Tuhan Yesus, 但是在耶稣的时代， gambaran atau persepsi tentang seorang gembala yang mulia, yang dihormati itu
menjadi kurang baik, ya, menjadi memburuk. 在耶稣的时代的时候，如果这个说这个牧羊人的时候，不是一个很荣耀的一个工作，就是一个很不好的一个工作。 Kenapa jadi memburuk 为什 atau 么 jelek? 为什么变成不好的这个工作呢？ Karena ada ulah, ya, ada perilaku segelintir gembala-gembala yang disebut gembala upahan. 因为有些在那个时代，有些这个牧羊人，他们是不是自己的羊，但是他们是打工的。 Ya, mereka itu diupah oleh yang punya tanah untuk menjaga domba-dombanya. Karena mereka ini upahan, bukan pemilik, makanya dalam menjaga kawanan dombanya itu kurang bertanggung jawab. 他们是一个雇工来的，所以他们如果带领这些羊群的时候，他们没有负责任。 Bahkan seringkali itu waktu mereka bawa domba-dombanya keluar ke padang gitu berhari-hari, nanti pulang tiba-tiba dombanya udah kurang gitu, sudah hilang beberapa ekor. 时常他们这个雇工带了这些羊群出去的时候，去吃草、喝水的时候，几天回来的时候，羊就是少了几只。 Sehingga ketika waktu pulang ditanya sama pemiliknya, loh mana? Kok hilang domba saya, hilang 3 ekor? Kemana kamu domba saya? 当这个雇工带了羊群回来的时候，这个主人就问他，为什么我的羊少了3只呢？ Oh itu tuan, domba tuan tadi dimakan sama serigala. 这个雇工就回答说，哦，因为被这个狼吃了。 Padahal belum tentu dimakan serigala. 但是这个并不是不一定是被狼吃的， Bisa saja dia jual, ya, 可能 atau dia 他 makan sendiri, 可能他卖了，或者他自己吃了， ya. Nggak ada bukti, nggak bisa membuktikan. 没有一个证据能够证明。 Makanya pada zaman Tuhan Yesus gembala itu seringkali orang memandang orang yang kurang bisa dipercaya, ya, orang yang tidak bertanggung jawab. 所以说，在耶稣的时代的时候，这个牧羊人呢是一个就是让人看见就是不是一个很老实的一个人。 Ya, bahkan bisa dikatakan pekerjaan sebagai seorang gembala itu seperti pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai, ya. Jadi mereka itu dianggap sebagai orang yang berdosa. 可以说，这个牧羊人在那个时代是一个好像就是拿税的一个人，就是跟人家拿税的这个人，所以他们有罪的人。 Sehingga waktu ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," 所以说，当耶稣说我是好牧人， padahal waktu itu persepsi gambaran orang tentang gembala itu tidak baik. 但是在那个时候，在那个时代，人家的印象对这个牧羊人是一个不好的一个印象。 Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." 但是耶稣他对他们说我是好牧人。 Maka pernyataan dari Tuhan Yesus ini tentu adalah suatu pernyataan yang dianggap kontroversial oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. 所以说，在那个犹太人在当耶稣说我是好牧人的时候，他们就怀疑了，就是有一个冲突的一个观念。 Wah, ini siapa ini, ya? Berani-beraninya bilang dia gembala yang baik. 他们就在那边会在想，哇，这个人很大胆说他是好牧人。 Dan setahu kami, kamu ini anak Yusuf. 我们所知 Kamu 道 tidak 的， pernah jadi gembala. Kok berani-beraninya kamu ngaku kamu gembala yang baik? 因为我们所知道的是你是约瑟的孩子，你何时做了这个牧羊人呢？你还跟我们说你是好牧人。 Jadi Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata bahwa akulah gembala yang baik? 所以说，当耶稣说我是好牧人的，这个是什么意思呢？ Nah, kita sudah baca tadi di Yohanes pasal 10 tadi. 刚才我们已经读了这个约翰福音第10章， Di situ berbicara tentang Tuhan Yesus yang sedang menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang gembala. 这里耶稣在那个时候，他就做一个比喻，就是说了这个是一个牧羊人是怎样的。
Nah, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus membandingkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, atau bisa dikatakan sebagai gembala yang sejati. Di satu sisi dia katakan, dia sebut bahwa di satu sisi ada yang disebut sebagai pencuri atau perampok, atau bisa dikatakan sebagai gembala-gembala yang palsu. 在那个时候，耶稣对这些犹太人说：“我是好牧人。”做一个比喻，然后还有一个就是他说有一个假的牧羊人，他是一个盗贼来的。 Jadi Tuhan Yesus membandingkan dirinya sebagai gembala yang baik di satu sisi dengan sekelompok orang-orang yang dia anggap sebagai pencuri, perampok, atau gembala yang palsu. 所以耶稣就拿这个来做比喻，说他是好牧人，然后再对比这些假的牧羊人。 Nah, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan ciri-ciri dari gembala yang baik itu seperti apa. 然后耶稣就对他们说，好的牧羊人是什么而已。 Dikatakan bahwa ia akan masuk melalui pintu. 这里说他会从门进来。 Ya, domba-domba mengenal suaranya. 这个羊群认得他牧人的声音。 Dia akan memanggil satu persatu dombanya menurut namanya, karena ia sangat mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya juga sangat mengenal dia. 然后他也说了，这个他认得他的羊群，他羊的声音，然后他的羊也认得他的声音。 Seorang gembala yang baik, gembala yang sejati, dia akan menuntun kawanan dombanya untuk keluar, yang mencari rumput, mencari air. 好的牧羊人，他就会把这些羊群去找草吃，然后去找水喝。 Dikatakan dia juga akan berjalan di depan kawanan dombanya. Artinya dia bukan hanya sebagai penuntun, tetapi dia siap menjadi tameng, ya, siap mengorbankan dirinya kalau tiba-tiba ada binatang buas datang. Dia siap membela domba-dombanya. 这个好牧人呢，他也是会在前面带领这些羊群们，因为在前面的意思就是他会就是如果有盗贼来或者这个牲畜来的时候，他会照顾这些羊群。 Tetapi seorang pencuri dikatakan dia akan memanjat tembok. Dia tidak akan masuk melalui pintu. Kenapa? Karena seorang pencuri itu dia tidak punya hak dan dia tidak punya kunci untuk masuk melalui pintu. 但是如果盗贼呢，他们不从这个门进来，他们就是爬墙，就是他们来的时候就是要做这个毁坏的事情。 Dan seorang pencuri tentu dia tidak mengenal domba-dombanya, dan dikatakan juga bahwa domba-domba itu tidak mengenal dia, tidak mengenal suaranya, bahkan mereka lari dari orang tersebut. 然后这个盗贼呢，他是不认得这些羊群的声音，然后这些羊群也不认得这个盗贼的声音，然后反而这些羊群就逃跑。 Pencuri itu datang, perampok itu datang, hanya satu, yaitu dia ingin membunuh, membinasakan, ya, mencuri. 盗贼来呢，他是要做这个偷窃的事情、杀害的事情、毁坏的事情。 Artinya dia tidak mengasihi, ya, domba-domba itu. 简单来说，就是他不爱这些羊群。 Begitu juga dengan gembala upahan, ya, dia akan lari. 雇工也是一样。 Ketika serigala datang, ketika bahaya datang, dia lebih memilih menyelamatkan dirinya daripada berkorban untuk domba-domba itu. 雇工也是一样，当这些狼来的时候，他就顾自己，就是先逃跑，把这些羊群撇下，他就先救自己。 Bapak Ibu, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, 亲爱的弟兄姐妹们，这些耶稣做这个比喻的时候， ada beberapa poin, ya, yang dapat kita ambil. 有几个重点我们要去学习。 Yang pertama yaitu bahwa
otoritas penggembalaan hanya melalui Tuhan Yesus. 第一就是这个权柄就是在这个神的手上， Otoritas penggembalaan hanya melalui Tuhan Yesus. 牧羊的权柄是在神的手上，耶稣基督的手上。 Ayat 7 dan 8 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 因为在第7到第8节这里说，所以耶稣又对他们说，我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，凡在我以先来的都是贼，是强盗，羊却不听他们。 Siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai pencuri atau perampok, ya, atau gembala palsu itu? 耶稣说这些强盗，然后这些贼，这些是什么人呢？ Memang ada yang menafsirkan yaitu adalah iblis, ya, bisa juga. 有人 Memang 说 iblis itu pencuri. 有人说这就是魔鬼，因为魔鬼是贼啊。 Ya, tetapi kalau kita baca konteks ayat Yohanes pasal 10 ini tidak bisa lepas dari pasal 9, yaitu pasal sebelumnya. 但是如果我们读了这个10章，约翰福音第10章的时候，就是我们要先了解在约翰福音第9章那边所讲的是什么。 Karena audiensnya itu masih sama, ya, pendengarnya itu sama, yaitu orang-orang Yahudi. Dikatakan di situ ada orang-orang Farisi. 因 Kalau 为 kita baca pasal 9, 因为如果我们读在第9章，我们读的时候，这些观众、这些听众呢，他们就是这些犹太人，然后也有这个法利赛人。 jadi pasal 10 merupakan sebuah kelanjutan, ya, atau sebuah respon dari Tuhan Yesus terhadap apa yang terjadi di pasal 9. 所以说这个第10章呢，是耶稣的反应，就是他要解释在第9章所发生的事情。 Di mana di pasal 9 itu terjadi perseteruan, ya, pertentangan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan kelompok-kelompoknya itulah, imam-imam ahli Taurat. 因为在第9章里面那边有写出，就是耶稣在和这个法利赛人啊这些有一个冲突， Yaitu pertikaian mengenai penyembuhan orang buta yang sejak lahir pada hari Sabat. 就是他们有一个冲突，就是有这个瞎眼的人，他从小就瞎眼，然后医治他在这个礼拜天。 Dan bagi mereka itu, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, Tuhan Yesus itu adalah penyesat. 所以当耶稣医治这个瞎眼人的时候，他们就这个法利赛人还有其他人就把耶稣当作是一个迷惑的一个人。 Tuhan Yesus itu gak punya otoritas. Yang punya otoritas itu kami, orang-orang Farisi. Kami inilah gembala-gembala umat. Kamu itu siapa? 法利赛人就对耶稣说：“你不是 Kami inilah gembala-gembala umat, ya. 他就说你耶稣不是牧羊人，我们才是这些牧羊人，好的牧羊。 Nah, untuk menentang tuduhan mereka kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menggambarkan siapa sesungguhnya gembala yang sejati dan siapa sesungguhnya gembala yang palsu itu. 所以说，在这个10章的时候，耶稣就做一个简单的一个通告，就是告诉他们说哪一个是好的牧人，哪一个是假的牧人。 Jadi ibaratnya itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya, bahwa kalian ini yang berperilaku sebagai gembala atau yang menganggap dirinya itu gembala, ya, sebagai pemimpin umat Israel, tetapi kalau tidak melewati saya sebagai pintu, ya, maka kalian itu
dianggap sebagai pencuri. 所以耶稣就对他们说：如你们这些人呐、说是以色列的领袖，但是如果你们没有从我这个门进来的时候，你们就是这个强盗，你们就是贼。 Jadi ini kalian ini yang anggap sebagai gembala ini, 就是你们这 kalian ini 些 orang-orang Farisi, kalau kalian tidak melewati saya sebagai pintu, maka kalian adalah pencuri. 就是你们这 Makanya 些 kawanan domba 人， tidak mau mendengar kalian. 就是你们这些人法利赛人，如果你们没有从我这个门进来的时候，你们就是贼，你们就是强盗，这些羊不会听你们的声音。 Jadi Yesus mencela mereka sebagai pencuri atau gembala yang palsu, bisa dikatakan seperti itu. 所以耶稣就跟他们说，你们是强盗，你们是贼。 Karena apa? Karena ajaran dan sikap hidup mereka itu bertentangan dengan ajaran dan sikap Tuhan Yesus. 因为什么呢？因 Karena 为 mereka tidak melalui Yesus 因为 sebagai pintu. 因为他们的教导，然后他们的行为很冲突，跟他们所做的不一样。 Makanya umat Israel, domba-domba Israel itu tidak mau mendengarkan orang-orang Farisi. Contohnya yaitu orang buta sejak lahir yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dia lebih memilih untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus daripada perkataan orang-orang Farisi. 所以说这些人呢，就是以色列人呢，以色列人就是不听他们的劝告，他们的命令，所以反而他要听这个耶稣的命令。 Jadi Yesus adalah pintu masuk kepada domba-domba. Hanya melalui Yesuslah mereka bisa dikatakan sah atau mempunyai otoritas dari Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan. 所以说耶稣就对他们说，他就是这个门。 Ya, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, ketika ditabiskan tentu ditabiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. 一个牧人呢，如果他要被做了一个牧羊人的时候，他就是要奉耶稣基督的名。 Jadi ini yang harus selalu diingat ya oleh para hamba Tuhan, para gembala. Ya. 所以这些 Dan 呢， domba-domba ini adalah milik Tuhan sebenarnya. 所以这些呢，我们要知道，我们要明白，就是这些羊群呢，就是属于耶稣的。 Artinya otoritas seorang gembala sebenarnya adalah datang dari Tuhan. 意思就是说，这个牧羊人呢，他的权柄就是从耶稣来的。 Walaupun gereja yang mentabiskan, tetapi sesungguhnya otoritas itu datangnya dari Tuhan. 虽然他是一个教会的牧者，但是这个权柄是从耶稣来的，就是从上帝来的。 Orang-orang Farisi ya, imam-imam ahli Taurat digambarkan Tuhan Yesus sebagai pencuri dan gembala upahan, gembala palsu, karena ajaran mereka, sikap hidup mereka itu bertentangan dengan apa yang diajarkan, apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang sejati. 在那个时候呢，耶稣就说了，这些法利赛人呢，这些人呢，他们就是假的牧人，然后他们就是一个雇工来的，他们就是不是好的一个牧人。 Mereka tidak mengasihi umat Israel, tidak mengasihi domba-domba Israel. Mereka tidak memiliki beban kepada domba-domba seperti Tuhan Yesus yang mengasihi domba-dombanya. 他们就不爱这些以色列人，他们就不爱这些羊群，因为他们不好像耶稣这样爱这些羊群。 Terbukti melalui sikap mereka kepada orang yang buta sejak lahir. 因为我们可以看到，在他们没有一个爱心，在这个从小瞎眼的这个人，他们没有一个爱心对他。 Mereka tidak punya belas kasihan ya atas penderitaan dari orang buta itu. 他们没有这个爱心对这些瞎眼的人。 Mereka lebih mementingkan adat istiadat, aturan-aturan sabat mereka. 他们比较注重他们的这个adat istiadat dan aturan-aturan sabat mereka. 他们的这个习惯。 Ya.
Sehingga ketika mereka melihat sesuatu terjadi melanggar aturan mereka, bukannya pada sesuatu itu sangat baik, tetapi mereka lebih mementingkan aturan adat istiadat mereka, ya bahkan mereka mencela, ya mereka mengusir orang buta itu, mencela Tuhan Yesus. 其实呢，在那个时候，这个是一个好事，但是他们反而说，他们比较注重他们的这个习俗，所以他们就忽略了这个好事。 Ya, sebagai gembala umat seharusnya tugas mereka adalah bagaimana mereka menuntun, memelihara, merawat umatnya seperti seorang gembala merawat domba-dombanya. Tetapi bagi orang-orang Farisi, ya, bagi mereka umat-umat domba-domba Allah itu, domba-domba Tuhan itu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang berdosa yang harus dijauhi. 因为一个好牧人呢，他们是要有一个爱心来关心他的羊群，他要看顾他的羊群。但是这些法利赛人呢，他们没有这个爱心，反而他们就是当做这个羊群呢是一个有罪的一个羊，有罪的一个人。 Makanya Tuhan Yesus mencela mereka, kamu itu pencuri, perampok, kamu itu gembala yang palsu, ya. Merawat umat Tuhan aja kamu tidak mau, ya. Apalagi suruh kamu mempertaruhkan nyawamu bagi umat Tuhan. 所以耶稣就责备他们说：“你们就是强盗，你们就是贼，你们没有，因为一个好的牧人，他们做了就是他们要牺牲舍命，你们却不这样做。” Bapak Ibu, di zaman ini apakah banyak gembala-gembala palsu kita jumpai? 亲爱的弟兄姐妹，在这个时代，是否我们有见过有这个假的这个牧羊人呢？不好的牧人呢？ Tentu banyak, pasti ada. 当然很多，当然有的。 Ya, kalau di zaman Tuhan Yesus banyak, di zaman sekarang juga pasti banyak. 如果在耶稣的时代有很多，在我们现在的现代也是会很多的。 Makanya kita harus hati-hati, ya. Kita harus menguji, ya, melihat buahnya, menguji ajarannya. 所以我们要小心翼翼，我们要看他的教导，我们要看他的行为。 Saya pernah mendengar waktu sebelum gereja kita mau mengundang Bapak Pendeta Li untuk menggembalakan di sini. 我有听过之前，当我们还没有邀请李牧师来到我们的教会来做牧师的时候， Kita mau mengundang seorang gembala. 我们要邀请一个牧者， Dan gembala itu bilang, boleh, saya bersedia. 然后这个牧者就说：“好，我愿意。” Tapi saya minta gaji 20 juta 1 bulan. 但是他就对我们说：“我要工资20条。” Saudara, kalau seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang keluar, yang sebelum dia melayani, yang dihitung-hitung kira-kira apa keuntungan, apa yang saya dapatkan, itu sudah tidak sesuai dengan apa yang seperti yang Tuhan Yesus katakan di sini. 亲爱的弟兄姐妹们，如果一个牧者他还没有牧羊了，他还没有做一个牧师，不是，他还没有牧羊了这个。 在这个一个教会的时候，然后他就是来诉算他的工资多少，他要赚多少的时候，这个就是不是符合上帝所要的一个好牧人。 Nah, mereka inilah ya disebut sebagai gembala-gembala yang palsu. 这些 Karena yang dicari itu keuntungan diri sendiri. 就是这些人不是一个好牧人，就是假的牧者，因为他们要找自己的好处。 Dan gembala seperti ini pasti tidak memiliki otoritas dari Tuhan. 这样的 melalui Tuhan Yesus. 这样的牧者，这样的牧人，他们就是没有得到神的权柄。 Jadi ini adalah hal yang pertama, yaitu Yesus, ya. Otoritas penggembalaan itu melalui Tuhan Yesus. 所以第一个重要点就是好牧者的一个权柄是从耶稣来的，就是从上帝来的。 Hal yang kedua yaitu Yesus satu-satunya akses kepada keselamatan dan sumber hidup yang berkelimpahan. 然后第二点就是耶稣就是唯一，他就是我们
唯一的得丰盛的一个生命。 Yesus satu-satunya akses kepada keselamatan dan sumber hidup yang berkelimpahan. 就是耶稣唯一的一个出路，就是我们的得救，然后我们的救赎主，然后我们的得丰盛的一个生命的重点。 Ayat 9 dan 10 dikata, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 在第9节到第10节，这里说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”阿门。 Bapak Ibu, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan I am the door, bukan I am a door. 如果在这个英文的这个圣经里，它这里写住我就是门，我就是这个门，不是我是一个门。不一 Kalau 样。 a door itu berarti sebuah pintu atau salah satu pintu. 如果是一个门，就是其中的一个门。 Tetapi kalau the door artinya satu-satunya, pintu itu cuma satu-satunya itu. 但是如果他说我是门，就是唯一的一个门。 Dan di sini Yesus mau menyatakan bahwa dialah satu-satunya akses kepada keselamatan atau hidup yang kekal itu. 所以说耶稣说他就是这个门，他就是来了，就是要叫这些羊得生命，并且得的更丰盛。 Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 14 ayat 6 apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. 在这个约翰福音第14章第6节这里，耶稣也是有说是一样的，他就是说，我就是道路、真理、生命，若不接着我，没有人能到父那里去。 Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan sekali-kali iman kita goyah ya kepada Tuhan Yesus. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，千万我们的灵命、我们的生命、我们的千万不要Jangan iman kita goyah percaya kepada Tuhan Yesus. 千万不要让我们的心心摇动，我们要相信我们的耶稣。 Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dialah satu-satunya itu. 因为耶稣已经对我们说，他是唯一的道路。 Ya, tetapi banyak sekarang pengajaran ya kalau kita lihat di YouTube di mana-mana banyak yang berusaha mengajarkan Tuhan Yesus itu bukan satu-satunya. 但是现代呢，我们可以看在这个 YouTube 还有其他的这个网站，我们可以看到人家会说耶稣不是唯一的道路。 Jadi mau diganti Tuhan Yesusnya dari I am the door mau diganti I am a door sama mereka. 所以他们要把这个耶稣改成我不是唯一的门，我是一个门。 Jadi hati-hati dan kita harus memiliki iman yang teguh ya, tidak goyah bahwa kita percaya Yesus adalah satu-satunya. 所以大家千万要小心，不要让这些教导让我们的信心退步，我们反而要更相信我们的主耶稣，相信圣经。 Tuhan Yesus bukan hanya memberikan hidup yang kekal, juga dikatakan bahwa Dia akan memberikan suatu kehidupan yang berkelimpahan. 主耶稣不只单单让我们得生命，他还说他要得的更丰盛。 Apa maksudnya hidup yang berkelimpahan itu? 而这个丰盛的生命是什么意思呢？ Bukankah kita saat ini sudah hidup? Lalu ngapain Tuhan Yesus kasih saya hidup lagi? 现在不是我们已经活着了吗？为什么耶稣还说要给我们一个丰盛的生命呢？还要给我们生命呢？ Kata hidup di sini adalah menggunakan kata zoe, ya.
这个生命呢，在这里是说的 Zoe。 Zoe ya, dalam bahasa Yunani itu ada dua kata untuk mengartikan sebagai hidup. 有两个不一样的看法，在希腊文那些 yang satu Zoe, yang satu bios. 一个是 Zoe， 一个是 bios。 Ya, kalau bios itu yang biasa kita akar kata kata biologi itu ya dari bios itu. Bios itu adalah hidup yang seperti umumnya, hidup seperti makhluk hidup pada umumnya, seperti binatang yang asalkan saya bisa bernafas, saya bisa makan, sudah, itulah saya hidup. Bios 就是我们现在所体会的，就是我们现在吃、现在活着，就是工作，还有睡觉这些，好像我们平常做的事。 Tetapi kata yang dipakai di sini adalah kata Zoe. 但是在这里所说的是这个 Zoe， bukan bios. 不是 bios。 Dan kata Zoe ini artinya hidup dalam segala kekayaan dan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. 然后这些 Zoe 的意思就是我们活的，我们的生命是活得更丰盛。 Jadi memang luar biasa ya kalau kita belajar itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu nggak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia hidup itu aja. Tetapi kalau bahasa Yunani itu bisa memiliki makna yang lain gitu. 所以这个有一个很特殊，有一个很让我们有这个要去学习的，就是在希腊文还有在希伯来文那边所的这个说的这个生命呢，是有很多的意义。 Jadi Zoe itu adalah hidup yang berkualitas, ya. Hidup seperti kehidupan Tuhan Yesus. 如果这个 Zoe 呢，它就是好像主耶稣的一个生命，丰盛的生命。 Kualitas dalam hal apa? Dalam hal spiritual. 一个好品格的一个生命。 Kehidupan yang memiliki makna yang sesungguhnya yang membawa nilai kekekalan, itulah Zoe. 就是有意义的生命。 Kalau bios itu ya, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa nafas, sudah. Kerja, bangun pagi, kerja, pulang kerja, nonton TV, makan, tidur, besok bangun pagi lagi, pulang kerja, nonton TV, makan, tidur, ya gitu-gitu aja. Itu namanya bios. 然后这个 bios 的生命呢，就是好像我们就是现在平常所做的，早上做工，下午吃饭，晚上睡觉，这些就是重复的，一直在重复。 Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya seperti ini, artinya Bapak Ibu itu hidupnya tidak jauh berbeda dengan binatang sebenarnya. 所以如果我们这样的生活的时候，就是早上工作、睡觉、吃饭这些，如果我们这样的继续的做这样的事情的话，就是我们跟这个牲畜没有分别。 Ya, tidak ada jauh berbeda, ya. Tidak ada sesuatu yang bermakna, yang bernilai kekekalan. 没有跟这个牲畜没有分别，因为在我们的生命呢，没有一个永恒的，然后没有一个很特殊的我们去做的。 Kemudian dikatakan tentang kelimpahan. 然后这里有说丰盛。 Ya, setelah hidup dikatakan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan di sini maksudnya apa? 丰盛的意思是什么呢？ Ya, banyak orang mengartikan kelimpahan di sini artinya kita ini kaya raya, kita ini akan punya banyak materi, punya banyak uang. 很多人说这个丰盛的意思就是我们有得到财物，我们就是有钱。 Itulah janji Tuhan. 这就是神的 setiap orang percaya. 这是神的应许，就是神的让我们所相信他会得到这些的。 Ya, kata kelimpahan di sini menggunakan kata perison yang memiliki dua makna, ya. 这个丰盛也是有两个意义。 Bisa diartikan banyak, ya, dalam kuantiti atau dalam jumlah, tetapi bisa juga diartikan sebagai banyak atau banyak dalam hal kualitas. 可以用两个
有两个意义，就是第一就是多，很多的，就是很多的财物，很多的钱，但是第二呢，就是也是很多，但是就是很多的这个丰盛有意义的生命。 Jadi mana yang cocok? 品格就是好丰盛的品格。 Jadi menurut Bapak Ibu mana yang cocok dengan kata hidup tadi yang di awal tadi? 所以弟兄姐妹们，我们看刚才我们这个两个是哪？刚才耶稣所说的这个丰盛呢是哪一个？第一还是第二？ Mana yang cocok disandingkan dengan kata Zoe, ya hidup tadi? 哪一个就是可以跟这个刚才我们所读的就是 Zoe 哪一个比较接近？ Tentu yang cocok adalah kualitas, ya bukan jumlah atau quantity. 当然就是这个品格，不是这个数目。 Hidup yang berkualitas tinggi. 就是有一个很好的一个品格生活。 Jadi itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bukan hidup dalam jumlah harta dan kekayaan yang berlimpah-limpah. 耶稣所说的就是这个，我们得这个丰盛的生命，不是得很多的财物。 Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkualitas tinggi kepada setiap kita. 所以耶稣来就是要让我们得到丰盛的生命，就是有好的品格， Hidup yang seperti Tuhan Yesus hidup. 就是好像耶稣所行的这个生命，我们要得到。 Kalau Tuhan Yesus datang hanya untuk memberikan kehidupan yang bergelimang harta, kekayaan. 如果耶稣来只单单给我们有丰盛的，不是有这个很多的财物的， Maka tentu sia-sia apa yang sudah, mungkin dia tidak perlu mati di atas kayu salib bahkan bangkit. 当然呢，这个如果有这样，如果耶稣来只做这个事情，耶稣就不用被钉十字架嘛，就不用做这些要救我们的工作了嘛。 Ya karena kekayaan materi itu kan sifatnya hanya fana, hanya di dunia ini, 因为 bukan kekal. 因为这些财物这些东西呢是一个暂时性的，不是永 Tapi 恒 apa 的。 yang Yesus berikan, apa yang Yesus kerjakan itu adalah bernilai kekal, 但是 ya, 耶 bernilai 稣， surgawi. 但是耶稣所给的是一个有永恒的价值，就是有永恒的一个生命。 Jadi Bapak Ibu jangan salah dalam memahami ya maksud dari kata berkelimpahan ini. 所以我们不要有错误的思想，关于这些刚才我们所读的这个经文。 Kemudian hal yang ketiga yaitu Yesus sebagai gembala yang baik atau gembala yang sejati itu. 第三点就是耶稣就是这个好牧者、好牧人。 Dikatakan ayat 11 dan 14 sampai 14, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 在这个11节到14节这里说，我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因为他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。阿们。 Hal pertama dari pernyataan Tuhan Yesus ini adalah dengan menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, ya, maka Tuhan Yesus mengklaim, ya, keilahian, ya, dari dirinya. 第一，我们看刚才我们所读的11节到14节，我们看了
当耶稣说我是好牧人的时候，他就是证明了他就是唯一的这个牧人。Dialah sang Mesias itu. Dia itu Dialah gembala Mesias. yang dijanjikan oleh para nabi sebelumnya. 他就是先知所定的这个要来救我们的这个牧者。Seperti Nabi Yeskiel, waktu dia menyampaikan khotbah, dia menegur ya para pemimpin orang Yahudi ya yang dia katakan sebagai gembala yang jahat. 就是当这些我们看这个旧约，当耶斯基尔他有说，这些人就是一个不好的牧人。Ya, Nabi Yeskiel menuding para pemimpin umat Israel itu sebagai gembala yang jahat karena mereka tidak ya merawat ya tidak merawat umat Tuhan, tidak menuntun domba-domba umat 他对 Tuhan. 这些以色列的领袖人说，他责备说，你们不是一个好牧者，因为你们没有去看顾你们的 Hidup 羊。 mereka itu jahat walaupun mereka sebagai pemimpin umat. 他们是一个坏人来的，虽然他们是一个牧者，但是他们是一个坏人的。 Maka Allah menjanjikan akan membangkitkan seorang gembala yang baik dari keturunan Daud. 所以上帝就差派了一个好牧者。 Dan gembala yang baik ini dia akan menyelamatkan dan memelihara domba-domba Allah dari kejahatan para pemimpin mereka. 然后这个好牧者他就要来看顾、来照顾他的羊群，就是照顾好他们。 Ya, itu janji Tuhan 就是神的允许 umat Israel 对这些以色列人， bahwa dia akan mengirim seorang gembala yang baik. 他要差派一个好牧者。 Ya. Jadi kedatangan Yesus menggenapi apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya di PL. 所以耶稣来到这个世上的时候，就是完全了这些之前先知所说的这些预言。 Bahwa gembala-gembala kalian yang dahulu itu manusia itu udah gagal semua. Saya akan membangkitkan seorang gembala yang sejati yang baik itu, yaitu Yesus. 这些先知就说，之前的牧羊人，之前的牧者是不好的牧者，是坏的牧者。我有预言，就是将来会来一个好的牧者，他就是要拯救我们的牧者。 Tuhan Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dirinya lah yang dimaksud oleh nubuatan dari para nabi, tetapi ciri-ciri seorang gembala yang baik itu juga terdapat di dalam Tuhan Yesus. 主耶稣不是单单说他是一个好牧者，他反而还要证明说，这个好牧者的证据就是有在他的身上。 Kalau cuma mengklaim siapa saja bisa, tetapi bagaimana dia membuktikan klaimnya itu? 如果单单说是好牧者，全部的人都可以这样说，但是要怎样来证明呢？ Ya. Dikatakan ciri yang pertama seorang gembala yang baik adalah dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. 第一呢，这里有说这些牧羊人他认得他的羊的声音，然后这个羊也是认得他的牧者的声音。 Dan kalau kita baca ayat selanjutnya itu digambarkan seperti hubungan Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Hubungan relasi dia kepada domba-dombanya itu sama seperti hubungan dia dengan Bapaknya. 可以看到，就是好像耶稣跟他的父有一个很好的密切的交通，就是好像耶稣对他的羊群也是有一个很好的一个密切的交通。 Hubungan Tuhan Yesus dengan Bapaknya itu relasinya itu adalah kasih, ya. Yang menjadi pengikat itu kasih. 耶稣跟父他就是有一个爱。 Demikian juga relasi Tuhan Yesus dengan domba-dombanya adalah kasih. 一样，耶稣对他的羊群们就是有爱。 Ya, aku mengasihi domba-dombaku, domba-dombaku juga mengasihi aku. 我爱我的 Dengan 羊， mereka
mereka juga mengenal aku. 我爱我的羊，我的羊也爱我。我认得我的羊，我的羊也认得我。 Bapak Ibu, kalau kasih itu ada timbal balik, ya, tidak bisa kasih itu hanya salah satu pihak. 亲爱的弟兄姐妹们，如果爱呢不是只单单一方面而已，但是要两方面， Setuju tidak? Betul tidak? 你们同意吗？ Kasih itu harus timbal balik. 爱就是要有两方面。 Aku mengenal kamu, aku mengasihi kamu, demikian juga kamu mengenal saya dan kamu mengasihi saya. 我认识你，我爱你， Ya. 也一样，就是你认识我，你爱我。 Tuhan Yesus sangat mengenal, sangat mengetahui kehidupan kita, keberadaan kita, ya. Setiap kita, pribadi kita, dia sangat mengenal. Kelemahan kita, ya, hidup kita semuanya dia kenal. 耶稣非常的了解，非常的认识我们的生活，我们现在所面临的这个生活，他都了解，他都明白。 Tetapi pertanyaannya, 但是问题来， apakah kita sebagai umatnya atau sebagai dombanya 是否 kita mengenal dia? 是否我们成为他的这个羊，我们认识他呢？ Apakah kita sudah benar-benar mengenal dia? 是否我 Sudah 们 benar-benar sungguh-sungguh mengasihinya? 是否我们已经真真实实的认识他了呢？ Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita pada pagi hari ini. 这就是变成我们现在我们自己的一个问题，我们自己的不是一个问号在我们自己的心里。 Mari kita semua menyelidiki, ya, 我们 hati kita. 我们 Kita lebih tahu diri kita. 我们 Kita 大 tahu 家 diri kita. 一起来审查我们自己的心，因为我们自己更了解我们自己。 Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mengasihinya? 是否我们现在已经真真实实的认识他了呢？ Seperti yang dikatakan, gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenalnya. 好像我们读的这个经文说，牧羊人认识他的羊群，然后这个他的羊群也认识他的牧者。 Kemudian hal yang kedua, ya, 然后第 ciri 二， kedua dari seorang gembala yang baik, gembala yang sejati juga terdapat di dalam Yesus. 然后第二个方面，这些牧羊者的这个在耶稣身上有一个证明的是， Dikatakan gembala yang baik itu mempertaruhkan, ya, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. 就是这个好的牧者呢，他就会自己舍命，为了这个他的羊群。 Dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri bagi kawanan domba-dombanya. 他要为他的羊舍命。 Ketika ancaman bahaya datang, ya, dia akan menghadapinya. 当有危险的时候，他就是要来面对这些。 Ya, nyawanya ditaruhkan, diserahkan. Artinya dia lebih mengasihi domba-dombanya daripada dirinya sendiri, daripada nyawanya sendiri. 他就是为这些羊舍命，意思就是说，他就是爱这些羊，他愿意把他自己的生命献给这些羊群，来照顾这些羊群。 Ya, rela menyerahkan nyawanya itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. 愿意为这些羊舍命，这些就是一个证明、证 Sudah 据。 dibuktikan Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. 耶稣已经证明了，已经做了一个证据了，就是我们可以看到耶稣被钉在十字架。 Dia mati bukan karena Tuhan Yesus melakukan suatu kejahatan yang besar, 他被钉不是因为他做了一个很大的坏事， tetapi dia mati, dia dengan rela menyerahkan nyawanya untuk umat manusia, 但是 untuk domba-dombanya. 但是他愿意为我们这些人，为他的羊群们舍命。 Mungkin Bapak Ibu berpikir kalau menyerahkan nyawa, mempertaruhkan nyawa itu kan ada juga orang yang bisa melakukan itu, bukan hanya Tuhan Yesus. 可能弟兄姐妹们可以说，哎呀，如果这样舍命的话，不用耶稣嘛，其他人都可以嘛。 Ya. Mungkin kita pernah mendengar mungkin cerita pahlawan-pahlawan, ya, mungkin
di negara kita juga ada pahlawan-pahlawan pejuang yang menyerahkan nyawanya bagi bangsanya. 可能我们也有看过这个影片啊，这些故事啦、有很多英雄在我们这边，印尼也是有很多的英雄。Ya. Bahkan mungkin ada yang orang tuanya sendiri menyerahkan nyawanya untuk anaknya. 也有父亲为他的孩子舍命。 Lalu apa spesialnya Tuhan Yesus kalau gitu? 然后耶稣有什么特别呢？如果这样， Ya. Tetapi kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya. Dia dengan rela menyerahkan nyawanya. Kemudian dikatakan dengan kuasa juga saya berkuasa mengambil kembali nyawa saya. 但是如果我们在读下去的时候，我们可以看到。 耶稣自己有这个权利，有这个权柄，要为我们舍命，然后他也有这个权利来召回他自己的生命。Aku dengan rela menyerahkannya dan mengambilnya kembali. 我愿意舍命，然后我也把它拿回来。Saudara, mungkin seperti yang saya katakan tadi, banyak pahlawan bisa menyerahkan nyawanya. 亲爱的弟兄姐妹。 刚才我说的，有很多英雄也是可以这样舍命。Tetapi apakah ada orang yang bisa menyerahkan nyawanya kemudian mengambil nyawanya kembali? 但是是否有人他可以舍命，然后他会自己拿回来他自己的生命呢？ Siapa di sini mungkin ada yang tahu? 这里谁知道？ 有这样的人， ya mungkin saya tidak tahu ya, saya tidak tahu semua sejarah dunia. Kalau mungkin di antara bapak ibu ada yang tahu siapa pahlawan ini, pahlawan sungguhan ya, bukan kayak di film-film kayak Superman atau apa, ya pahlawan sungguhan yang bisa menyerahkan nyawanya, kemudian dia mengambil kembali nyawanya, artinya dia hidup lagi. 可能我不知道有在影片啊，或者在故事里。 有说有这样种的人，就是他可以舍命，然后他可以召回自己的生命。Siapa Bapak Ibu? 谁呢？Ya, tidak ada satupun, bahkan tokoh Alkitab sejak zaman Perjanjian Lama, ya Nabi paling besar Musa, Yesaya, semuanya. Tidak ada satupun yang bisa menyerahkan nyawanya kemudian dia mengambilnya kembali. 对，在这个世上没有一个人可以像耶稣这样，他就是舍命过后就把自己的生命又找回来，没有这样的人。 Tidak ada, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan, dan itu bukan hanya tercatat di Alkitab, tetapi dalam sejarah dunia terbukti bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya. 对，没有这样的人，包括这些先知，好像以赛亚啦、莫西啦，这些人没有一个人可以像耶稣这样舍命过后找回自己的生命，没有这样的人，只有耶稣一个人唯一可以这样做。 Bapak Ibu, masalah terbesar ya yang dihadapi oleh setiap kita, setiap manusia ada dua. 弟兄姐妹们，我们在我们的生命最大的问题就是有两件事。 Yang pertama yaitu dosa. 第一就是罪， Yang kedua yaitu maut akibat dari dosa. 第二就是死亡，就是因为我们犯罪，就是罪和死亡。 Bagaimana cara menyelesaikannya ini? 我们要怎样来解决这两个问题？ Cara menyelesaikannya hanya melalui dua tindakan dari Tuhan Yesus, itu dia menyerahkan nyawanya. Dia memberikan dirinya untuk menebus dosa, karena dia kudus, dia suci. 只有两个答案，我们可以解决这个罪和这个死亡，就是耶稣要把他自己舍命给我们。 Dosa itu hanya bisa ditebus, dibayar dengan darah yang tidak berdosa. 因为这个罪呢，他要用这个没有罪的血来洗清， dan itu diselesaikan
melalui salib, melalui kematian Tuhan Yesus. 这就是耶稣要死在十字架，用他的血流下来洗清我们的血。 Kemudian masalah lain yaitu maut, bagaimana selesaikannya? 然后第一个问题就是死亡，我们要怎样来解决呢？ Yesus membuktikan dia menyelesaikan masalah maut, yaitu ketika dia berhasil mengalahkan maut dengan dia bangkit kembali, dia hidup kembali. 就是耶稣证明了他可以从死里复活，这就是我们的证明给我们看，他就是有这样的权柄。 Dan ini luar biasa, penyerahan hidupnya, kebangkitannya itu menyelesaikan dua masalah terbesar dalam hidup manusia. Jadi masalah terbesar sebenarnya Bapak Ibu bukan waduh besok nggak ada uang makan ini. 其实我们最大的问题点，其实不是在我们去关心我们明天要吃什么，要做什么。 Dan dua masalah besar ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. 然后这个两个大的问题点就是死亡，就是罪和这个死亡耶稣已经帮我们解决了。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan, kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. 神啊，我们非常的感恩，我们非常的感谢你。 Bahwa kami memiliki seorang gembala yang sejati, gembala yang baik, yaitu Engkau sendiri. 因为我们有了这个好的牧人，就是你自己。 Sehingga ketika kami di dunia ini, ketika kami dikecewakan dengan gembala kami, 直到当我们在这个世上，我们被我们的这个牧者，我们失去了这个盼望，这个希望的时候， karena mereka juga manusia, 因为他们也是人， tetapi kami bersyukur kami memiliki gembala yang sejati. 但是我们 Kepada Engkaulah kami selalu memandang, melihat. 但是我们非常的感谢，因为我们有好的牧者，就是你，因为你依然的看顾我们。 Tuhan, kami mau seperti domba yang mengenal Engkau, 上帝啊，我们就要像这些羊群们认得你的声音， yang mengasihi Engkau ya Tuhan, 爱你， yang mau dituntun oleh Engkau sebagai gembala kami. 要被你爱你， Karena kami ini domba, kami ini lemah, 因为我们这些羊是有软弱， kami gampang tersesat, 我们很容易失散， kami gampang dibinasakan. 我们容易被毁灭。 Tetapi kami aman ketika ada seorang gembala yang baik, gembala yang sejati, yang selalu bersama dengan kami. 但是我们仍然平安，因为我们有好的牧者，我们有好的牧人。 Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kami semua. 感谢你，上帝，希望今天早上的圣经可以祝福我们每个人。 Kami dikuatkan ya Tuhan. 我们 Terima kasih ya 我们的 Tuhan. 信心被坚固，感谢你， Waktu 上帝。 selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. 以下的时间，我们把它交托在你的手 Hanya 上。 di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara berkata dengan firman Tuhan, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Minta kepada petugas untuk ke depan. Sambil kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan, Hosana, Hosana.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada saat siang hari ini kami bersyukur sepanjang waktu, khususnya 1 minggu yang sudah kami lalui. Tuhan menjaga melindungi kami, memberkati kami sehingga pada hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji-muji Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah boleh kami dengarkan pada saat siang hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami yang dalam, sehingga itu semakin menggairahkan semangat kami untuk mengikut Tuhan, untuk memuji Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkatinya Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan firman Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami bersyukur. Biarlah segenap puji-pujian juga kami sampaikan. Biarlah puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Anda teristimewa di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur juga untuk semua yang bertugas, yang sudah mereka beraktivitas di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah Engkau juga yang akan memberkatinya semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami jemaat gereja Presbyterian di tempat ini Tuhan bergumul dan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang pada hari ini juga di dalam menghadapi COVID-19, bahkan dunia juga menghadapinya Tuhan, sehingga itu melumpuhkan ekonomi dunia Tuhan Yesus, teristimewa untuk Indonesia. Oleh sebab itulah lewat kesempatan ini kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah virus corona yang melanda Indonesia itu segera dilalukan oleh Tuhan dari Indonesia, sehingga bangsa kami kembali boleh bangkit, baik itu perekonomian, baik itu segala aktivitas kehidupan yang lain semakin bergairah dan bangkit kembali, khususnya Tuhan untuk tahun 2021 yang semakin mendekat. Terima kasih juga untuk para pemimpin kami yang Tuhan telah menempatkan para pemimpin, baik presiden, baik wakil presiden, demikian juga para menteri, demikian juga para anggota DPR Tuhan Yesus, bahkan juga para gubernur, wali kota yang Tuhan tempatkan di dalam bangsa kami. Bersyukur untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, supaya Tuhan juga menjaga dan melindungi beliau Bapa di surga. Tuhan jauhkan mara bahaya, Tuhan jauhkan segala kuasa setan, kuasa iblis Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Presiden senantiasa Tuhan berkati dengan penuh hikmat daripada Tuhan di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang maha berat ini untuk Indonesia Tuhan. Engkau tolong ya Bapa di surga, biarlah Engkau berkati bangsa kami, berkati semua perencanaan bangsa kami Bapa, biar bangsa kami menjadi semakin lebih maju dan lebih maju dari hari-hari yang akan datang. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan, baik di desa, di kota, di daerah terpencil, diberkati oleh Tuhan. Jadikan hamba-hamba Tuhan menjadi saluran berkat untuk membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Berkati semua Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan. Juga jemaat-jemaat Tuhan, biarlah semuanya menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi kesaksian untuk seluruh bumi, seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati Bapa di surga. Terima kasih. Demikian juga gereja kami, gereja Presbyterian di tempat ini Bapa. Kami senantiasa bergumul dan berdoa senantiasa untuk gereja kami di tempat ini. Tuhan memberkati gereja kami, ya Bapa di surga. Baik jemaat, semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik semua hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan, baik kualitas jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, baik kuantitas jumlah jemaat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Jika pada tahun ini Tuhan ada banyak persoalan dan masalah di dalam virus corona ini, sehingga pada kami pun Tuhan Yesus menjadi terbatas. Oleh sebab itu kami rindu di tahun 2021 yang akan datang, biarlah gereja kami kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Semuanya boleh jemaat Tuhan boleh hadir di dalam gereja untuk daripada Tuhan. Segeralah Tuhan Yesus lalukan virus corona di Indonesia. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami diberkati oleh Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang berada di rumah, maupun ibadah online pada saat ini dimanapun mereka berada, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Apapun bentuk dari pergumulan sikap jemaat-Mu, Tuhan Yesus melihat dan memberkatinya Bapa. Jika ada yang sakit, diulurkan tangan Tuhan, jamah sembuhkanlah mereka yang sakit pada hari ini. Jika ada di dalam pemulihan kesehatan juga diberkati oleh Tuhan. Ada Bapak Apo di dalam pemulihan kesehatannya Tuhan, juga berkatilah beliau. Biarlah sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya juga dilepaskan, dikeluarkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga keluarga Bapak Lipika, hamba-Mu yang sudah lanjut usia juga diberkati Tuhan. Demikian juga istri dan ibu dan Bapak Lipika juga diberkati oleh Tuhan. Juga mamanya Matius juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati
yang sudah lanjut usia diberkati oleh Tuhan. Biarlah sukacita Natal ada dalam hati mereka semua. Bahkan kami semua jemaat Tuhan ada merasakan sukacita damai sejahtera daripada hari Natal itu Bapa. Pada Jumat yang akan datang Tuhan, semua umat Tuhan akan merayakan perayaan Natal di dunia ini Bapa. Kami gereja Persekutuan di tempat ini pada tanggal 25 Desember yang akan datang, kami juga akan merayakan Natal secara sederhana Tuhan. Kami merayakannya bukan seperti tahun-tahun yang lalu Tuhan Yesus. Kami terbatas adanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah kami berdoa supaya Tuhan berkati perayaan Natal pada tanggal 25 yang akan datang. Biarlah Engkau memberkati semua dana yang dibutuhkan juga diberkati oleh Tuhan. Baik jemaat-jemaat Tuhan juga jikalau ibadahnya Natal akan dua sesi juga diberkati oleh Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Semua acara-acara yang dipersiapkan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak pengkhotbah juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah damai Natal itu ada di dalam hati sanubari kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan kami pada saat ini untuk pekerjaan Tuhan. Kecil dan besar persembahan yang sudah kami persembahkan. Biarlah Engkau berkati itu Bapa di surga. Biarlah Engkau berkati kami semua di dalam pekerjaan. Berkati kami semua di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bahkan usaha-usaha yang dijalankan jemaat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kami semua yang hadir pada hari ini. Berkati juga kami semua saudara kami jemaat Tuhan yang ada di rumah bahkan di mana saja. Diberkati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam doa ucapan syukur kami, di dalam doa sahabat kami yang kurang sempurna Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Baik, kami sampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk ibadah Natal pada tanggal 25 Desember ya. Tepat di hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Jumat ya. Seperti yang sudah kita rencanakan bahwa ibadah Natal kita akan adakan dalam 2 sesi ya. Yang pertama itu pada pukul 8 pagi dan sesi kedua itu pada pukul 10.30. Dan tetap juga kita akan adakan secara online seperti biasa seperti ini. Dan kami minta kepada jemaat Tuhan, saudara sekalian yang ada di rumah juga, bahwa karena ibadah kita ada 2 sesi, maka kalau saya nggak salah dengar itu ada aturan baru bahwa itu maksimal sebenarnya 40 orang untuk ibadah Natalnya seperti itu ya. Jadi itu sebabnya untuk ibadah Natal ini setiap sesinya kita isi dengan 40 orang jemaat. Itu sebabnya Bapak Saudara boleh tentukan di mana Bapak Saudara akan mengikuti ibadah Natal, entah di jam 8 pagi atau di jam 10.30. Nanti mungkin akan disampaikan melalui WhatsApp. Silakan dipilih dan misalkan kalau dengan satu keluarga dibuat juga namanya begitu ya, supaya secara aturan kita mengikuti aturan pemerintah, mengikuti protokol yang ada. Jadi kita pun tidak bertindak sewenang-wenang begitu ya. Jadi kapan saja orang datang untuk sidak barangkali begitu ya, kita siap. Dan secara iman ini juga bagian dari iman Bapak Saudara ya. Kalau kita datang dengan sukacita, kita merayakan beribadah bersama-sama, itu pun bagian dari iman kita. Sebabnya kami mengajak jemaat semua untuk boleh terlibat, ambil bagian dalam ibadah Natal ini. Ini cuma sebagian pesan bahwa tidak ada yang tahu bahwa minggu depan, tahun depan kita akan juga ibadah Natal. Itu sebabnya jangan sampai Bapak Saudara ketinggalan gitu ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk di tahun ini beribadah bersama-sama, walaupun kondisinya seperti ini, mari ikut bersama-sama dengan kita merayakan sukacita bersama dengan saudara-saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya silakan nanti ketika ada pesan WhatsApp itu silakan diisi. Kita sama-sama terlibat, kita sama-sama merayakan dan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan selanjutnya ini mengenai persembahan Natal, perpuluhan umum dan lain sebagainya. Bapak Saudara boleh silakan dikirim. Kalau misalkan Bapak Saudara yang mengikuti ibadah secara online, silakan dikirim ke rekening gereja kita, Gereja Presbyterian Batam. Di sana ada nomornya, dan kemudian untuk bukti transfer silakan dihubungi Bapak Akun sebagai bendahara gereja kita. Dan kami rindukan setiap pemberian Bapak Saudara kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Maka Tuhan akan memperhitungkan sesuai dengan janji-janjinya bagi kita. Saya pikir itu saja pengumuman kita hari ini.
Mari kita akan menutup ibadah kita, kebaktian kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kita mengarahkan wajah kita, hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita, dari Gembala sejati kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai.